Stångs tillför. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী। Beten to Allah تأذرون Beten pretedim kerkoim Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Moseria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para penonton yang saya hormati, apa khabar anda semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita keafiatan dan juga kesihatan. Dan pada masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita anugerah pada hari ini, Jumaat yang pertama di bulan Ramadan yang pertama. Mudah-mudahan dengan pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ini, kita gunakan sebaik mungkin untuk kita mendapat ataupun meraih keberkatan Ramadan yang lebih baik daripada tahun yang lalu ataupun tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman MRO yang saya hormati, apa khabar anda semua? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Bulan Ramadan, bulan yang dikatakan bulan cergas, bukan bulan ngantuk-ngantuk. Apa khabar teman-teman MRO? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah pada hari ini kita nak buat secara langsung, yang mana kita membawa kepada bacaan Al-Quran. Okay, seperti mana yang kita tahu, Ustazah ataupun Ustaz, kalau saya salah tolong betulkan, kita bulan Ramadan ni nak kena banyak membaca Al-Quran. Okay, selain daripada melakukan daripada perkara-perkara yang lain, okay, Ramadan merupakan bulan Al-Quran sebab penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi pada hari ini insyaAllah kita nak mulakanlah keberkatan ini, kita nak mulakan dengan bacaan surah Yasin, betul lah? InsyaAllah kita nak baca surah Yasin. Maka kalau penonton yang di luar sana, kalau ada mempunyai Quran, bolehlah buka surat 440 untuk bersama-sama dengan kami, kita akan baca surah Yasin. Baik, silakan kalau sekiranya Ustaz Pak Marul ingin mulakan. Kita semua mungkin boleh buka page 440 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم لها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما إن كنتم أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, para jemaah ataupun para hadirin yang sedang menyaksikan, kita telah pun selesai membaca surah Yasin. Mungkin ada yang sedang ikut, Alhamdulillah kita dapat sama-sama menyelesaikan bacaan surah ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Lebih-lebih lagi kita sekarang sudah pun berada dalam bulan suci Ramadan. Baik, insya-Allah selepas ini kita akan kongsikan lagi satu segmen, iaitu berkenaan intisari Ramadan. Kalau sekiranya minggu lepas saya berdua bersama dengan Ustaz Kamarul, hari ini kita nak share intisari ini, mungkin panduan ataupun kita katakan pandangan nasihat daripada asatizah kita yang lain lah, asatizah kita yang lain. Mudah-mudahan daripada segmen ini, intisari khutbah Jumaat ini, mudah-mudahan dia memberikan kebaikan untuk para pendengar dan para yang sedang, dalam kata orang tu, yang sedang menyaksikan dan juga yang menyampaikan, insya-Allah. Okay. Baik, khutbah pada hari ini dia bertajuk Ramadan, bulan pengukuhan iman. Mungkin kalau saya nak letakkan ataupun nak mulakan, Ustaz Kamarul, mungkin Ustaz Kamarul ingin sampaikan apa yang boleh kita dapati manfaat daripada intisari Jumaat pada hari inilah, insya-Allah. Silakan Ustaz. Okay. Terima kasih Ustaz Farhan. Alhamdulillah, apa khabar semua para penonton semua sihat-sihat aja. Okey. Mungkin maru kita nampak macam penat je, tak semua okey je. Okey. Alhamdulillah. Sebenarnya dalam intisari Ramadan ni saya ingin kongsikanlah sedikitlah
apa yang menarik saya nampak ada di antaranya adalah dia cakap tentang diampunkan dosa-dosanya lah. Dan kalau kita tengok memang kalau Ramadan daripada yang belakang itu, daripada Ramadan yang baru datang ni kan, dia masa dia nampak macam panjang, tapi tiba-tiba kita dah masuk Ramadan yang lagi satu. Rasa macam tahun lepas tu macam senang, macam dah rasa macam Ramadan tu baru lepas, macam sekejap je. Padahal kalau kita tengok dia duration sebenarnya lama. Dan bila kita cakap tentang pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa bukan satu orang je yang nak, bukan dua orang je, tapi semua nak pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tak nak masuk ke syurganya kan? Siapa tak nak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti dan sebagainya lah. Dan Ramadan ini kalau kita nampak bila minta pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang pertama sekali apa saya boleh kongsikan adalah niat kita lah. Kalau niat kita, selagi mana niat kita tak betul atau selagi niat kita tak baik, tak luruskan, niat kita masih rasa macam alamak Ramadan ni hanya lagi satu Ramadan, kita tak akan capai matlamat Ramadan itu sendiri. Okay? Niat kita nak kena letak yang Ramadan ini adalah yang terakhir kalau boleh. Kenapa? Sebab kalau kita terakhir nanti, insya-Allah kita motivasi lagi dalam masa COVID-19 ni kan, kita kat rumah dan sebagainya kan. Kalau kita nampak, kalau tahun lepas mungkin kita kerja dan sebagainya, nak baca Quran pun kadang-kadang susah dan sebagainya. So tahun ini sebenarnya kalau kita nampak baru first day, tapi Alhamdulillah saya rasa ramai dah baca Al-Quran, ramai dah sempat dah untuk baca dan sebagainya. So itu adalah satu nikmat juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedikit mungkin perkongsian saya Ustaz Farhan, insya-Allah. Kalau Ustaz Sharifah sendiri, selesainya daripada intisari yang kita boleh pelajari, Ustazah? Saya rasa daripada apa yang Ustaz saya agree, saya setuju sangat dengan apa yang Ustaz Kamarul cakap. Mungkin dalam pada waktu ini, dalam situasi di mana kita di rumah, pertama sekali saya rasa kita perlu bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana apa yang terjadi ni pasti ada hikmahnya. Jadi apabila kita lihat dalam keadaan sekarang, saya rasa hikmah yang paling utama sekali Ustaz Asatiza yang saya boleh nampak ialah kita ada lebihan masa ataupun kita ada plenty of time, orang kata tu untuk kita duduk, mengaji, spend time bersama keluarga dan melakukan banyak lagi ibadah yang ada, yang mana tahun-tahun yang sebelumnya mungkin kita sibuk bekerja. Contohnya macam kita sendiri Ustaz kalau waktu Ramadan, waktu itulah yang kita sibuk sangat di masjid dan mungkin masa yang kita luangkan di rumah tu hanya sedikit sahaja. Okey, kelebihan masa tu kita banyak berbuka di masjid lah dan mengadakan aktiviti-aktiviti yang lainnya. Jadi saya rasa mungkin di saat waktu ini, di tahun ini Allah nak buka peluang untuk semua umat-umat Islam seluruh dunia umumnya, iaitu untuk menghabiskan masa kita waktu Ramadan di rumah bersama keluarga. Jadi banyak aktiviti yang boleh kita lakukan. Ustaz, yang penting kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau tadi Ustaz Kamarul dah pun menceritakan tentang apa ni kata orang kenikmatan, Ustazah pula mengambil kepada skop ambil peluang ambil peluang dengan menggunakan aktiviti yang terbaik. Kalau Ustazah Baitina, rasanya macam mana pula Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya perbezaan dari sudut bagaimana kita ihya Ramadan. Okey, kalau lazimnya dalam tahun lepas kita busy meriah dengan suasana masjid, mungkin ada bazar Ramadan, tapi mungkin pada tahun ini dia amat berbeza. Kita kena panjatkan kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan cara ini Allah ingin membuka ruang untuk kita memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Okey, mungkin tahun-tahun yang lalu kita kita tinggalkan Ramadan begitu saja. Kita sibuk dengan benda-benda perkara-perkara duniawi. Mungkin kita kena bersyukur. Inilah masa di mana Allah ingin mendidik kita untuk menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. So jangan kita bersangka buruk seperti Ustaz Syafai tadi katakan. So kita kena panjatkan syukur. This is the time when we have the plenty of time untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okay, ibadah tu bukan sahaja dengan solat, dengan baca Quran, tapi kita boleh buat donation, okay, dengan beramal, dengan membantu masjid contohnya. Ada banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh laksanakan during Ramadan. Yang paling penting kita kena panjatkan syukur dan tanamkan niat untuk menjadi yang lebih baik, jadi muslim yang lebih baik. Okay, itu saya rasa apa yang saya dapat pada Ramadan kali ini lah, Ustaz. Baik. Mungkin kalau ada yang nak tambah daripada sudut intisarinya, dipersilakan. Sebab saya tak nak buat sesi soal jawab lah. Sebab Ramadan ni takut nanti buat sesi soal jawab kita merapu. Tahu merapu apa merapu? Merapukan ikan kerapu tau. Ikan kerapu tu 3 rasa, nanti buka puasa nanti boleh masak. Jadi kalau sekiranya maksudnya ada salah rasa ataupun Ustaz rasa nak bentangkan, dipersilakan. Okey, berkenaan kalau tajuk ni yang saya boleh nampak kaitan daripada intisari Ramadan ni, pertama sekali yang saya lihat satu kenikmatan yang besar Allah berikan kita peluang sebenarnya. Peluang yang mana Allah berikan kita peluang untuk melakukan kebaikan itu sekali lagi. Mungkin yang macam Ustazah Batina kata, tahun lepas kita alpa. Okay, dan pada masa yang sama bila kita alpa, kita mungkin tak sempat nak lakukan kebaikan tu lah. Tapi bila boleh berikan peluang kali ini, kita cuba ambil peluang tersebut dengan bersyukur. Kita Alhamdulillah lah, kira jangan pula bersedih. Alamak, tahun lepas tak sempat nak makan apa ni kuih koci yang makcik tu buat. Kira kuih koci makcik tu mungkin ada santan kan. Kuih koci Syarifah masak tak ada santan, tapi kuih koci makcik tu ada santan. Jadi bila dia rasa macam alamak tak dapat nak rasa kuih koci ni, tak payah rasa macam tu. Tapi kita kena rasa yang teman kita yang tahun lepas mungkin ada 2-3 teman kita yang dah pergi dulu daripada kita. Mungkin ada teman kita yang dah pergi dulu. So kita rasa bersyukur dengan Allah yang mana Allah masih berikan kita peluang kali yang kedua, yang kali ini kita lakukan terbaik. Sebab tu tadi Ustaz katakan buat Ramadan tu macam kali terakhir kita bersama dengan dengan Ramadan tahun ni. Kalau daripada sudut aktiviti pula, kalau kita nak kaitkan dalam intisari ni macam mana pula teman-teman? Okey, kalau dari sudut aktiviti pula saya rasa kalau kita tengok intisari khutbah pada hari ini iaitu bulan pengukuhan iman. Jadi mungkin aktiviti yang kita akan lakukan ialah mungkin sesuatu yang iman ni sahaja, increase-nya sesuatu iman ni bukan sahaja untuk apabila kita hari-hari kita kena baca katakan satu Quran ataupun hari-hari tu haruslah kita hafal hadis. Tidak, sekiranya kalau kita mampu untuk lakukan sedemikian rupa dipersilakan. Tapi sekiranya kalau kita tak mampu, yang paling mustahak sekali saya rasa kita buat perkara-perkara yang berdasarkan kepada niat lah. Kalau kita niat untuk melakukan perkara baik, contohnya as simple as hari ni saya nak tolong mak saya kemas rumah lah. Okay, perkara yang semudah itu pun actually boleh menambahkan iman di hati. Tidaklah semestinya kita harus solat tanpa henti, tidak. Okay, ikut kepada kadar kemampuan masing-masing. Dan boleh saya tambah Ustazah, saya rasa perlu ada istiqamah lah. Maknanya kita do bit by bit. So jangan hari ni kita tolong mak kita, lepas tu besok kita tinggalkan. Jangan, kita kena buat perlahan-lahan. Betul. Kalau khatam Quran pun takkan hari ni satu hari nak khatamkan Quran. Memang boleh, tapi perlahan-lahan, satu hari satu muka surat. At least dia berpanjangan sehingga akhir Ramadan ni. So dia nak kena istiqamah lah. Dia tak boleh, orang kata tu semangat 2 minit lah. Betul tak? Betul. Saya sokong waktu Ustazah sebab ada kalanya di awal Ramadan tu semua semangat. Contohlah kalau misalnya kalau kita dekat masjid, di waktu awal tarawih masjid tu penuh. Betul. Tapi bila di akhir tarawih masjidnya mungkin dah kurang sikit kerana semua berada di bazar Geylang Serai. Okey, jadi saya rasa yang paling mustahak sekali macam Ustazah Batina katakan ialah secara konsisten. Jadi amal kita ataupun pahala kita tu sentiasa berterusan, tidaklah terhenti hanya di setengah jalan. Macam Ustazah cakaplah semangat 2 minit je. Mungkin pun saya nak tambah kan, kalau kita cakap tentang aktiviti juga kan, antaranya yang paling mudah lah saya rasa, ni pun aktiviti untuk menambahkan iman kita atau aktiviti ibadah dan sebagainya. Mungkin kita boleh baca bismillah untuk melakukan satu perkara pun itu adalah menambahkan iman kan. Sebab kalau bulan Ramadan ni
bila kita baca doa selalu dua masa je. Doa sahur pun jangan lupa Ustaz, dengan Ustazah. Dengan dua, doa buku kita ingatlah. Itu pun kalau tanggap gitu je. So mungkin kalau kita buat satu perbuatan tu, kita mengucapkan bismillah dan sebagainya pun, itu adalah boleh tingkatkan keimanan kita lah. Betul, saya setuju juga, dan lagi satu mungkin ihya sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, seperti sebelum makan kita cuci tangan, mulakan dengan bismillah, sebelum tidur kita baca 3 kul. Perkara-perkara ini semua adalah satu perkara yang boleh meningkatkan keimanan kita, keimanan seseorang, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Kalau saya nak tambah sikit, kan tadi kita kata kita baca Al-Quran dan sebagainya. Cuma ambil dalam satu ayat untuk kita lihat. Contoh kalau dalam surah Al-Baqarah ada surah panjang. Kita macam, apa pasal surah ni tiba-tiba panjang ayat ni tiba panjang Allah cakap pasal apa ni sebenarnya. So kita ambil tafsiran tu, kita just buka dan kita tadabbur sendiri pun tak ada masalah. Maksudnya kita baca dia punya apa kata orang, translation ataupun ahli bahasa, terjemahannya. Kita baca dan kita cuba analisa. Kalau baca buku Romeo and Juliet boleh pandai pula korang analisa. Tapi kalau baca Quran, kadang-kadang maaf cakap Ustazah, kita baca Quran ni bulan Ramadan je. Tapi di luar Ramadan ni kadang-kadang dia punya lemau dia Masya Allah. Bukan penonton yang salah. Kadang-kadang yang pakai songkok putih ni pun salah. Songkok putih pun sama juga, dia pandai cakap. Tapi dia pun sama, dia buat benda yang sama. Tapi bulan Ramadan ni semua orang kejar untuk mendapatkan kebaikan ataupun kenikmatan tu, tapi kita plus lagi sekali, kita ambil, kita lebihkan sikit dengan kita analisa ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Sebab kadang-kadang ayat tu ada kena-mengena dengan diri kita. Okay, kita sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Contoh saya bagi contoh, kalau kita tengok pada surah Yusuf, surah Nabi Yusuf surah Nabi Yusuf, bila Nabi Yusuf dalam rumah bersama dengan Zulaikha, para asatizah kalau saya salah betulkan waktu dalam rumah tu ada tak sesiapa yang membantu Nabi Yusuf ataupun menjadi penjamin dia? Mungkin tak ada yang menjadi penjamin sebab Zulaikha merupakan isteri kepada pembesar. Tapi siapa yang membantu dia? Alam yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta ini yang membantu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Alam rasa ni tak betul ni, perbuatan ni tak betul. Jadi alam nak cuba berbicara dengan adanya apa? Alam mimpi. Dengan adanya mimpi. So daripada mimpi tersebut, kalau kita analisa, dengan mimpi tu dua orang pemuda dia bertemu dengan Yusuf. Dia tengok Nabi Yusuf ni baik akhlak ni dalam penjara kan. Dia cakap dengan Nabi Yusuf, aku ada mimpi. So satu mimpi tu menjadi kenyataan, lagi satu mimpi kata, apalah Yusuf kau ni kata aku mati pula. Asal boleh je. Biasa macam kita kat dunia ni kan. Dia, kalau benda gadget semua orang suka kan. Berapa gadget. Dia bukan kita dia salah. Kita cakap dengan anak kita sama nanti. Baca buku semua malas. Tapi main gadget semua suka. Yang kecil 4 tahun anak saya pun sama juga. Sekarang tengah main belon. Upah main belon supaya jangan bising-bising. Dia benda dia sama. Benda dia sama. Jadi bila kita lihat alam berbicara dengan hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Jadi kena dengan hari ini alam berbicara, mungkin kita alpa, mungkin kita lupa. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala penatkan alam, suruh kita beramal lebih sikit. Mungkin yang tu saya nampaklah daripada sudut hikmah dia lah. Baik, kalau rasa ni teman-teman ada yang nak tambah sedikit sebelum kita akhiri majlis pada hari ini, silakan. Mungkin macam Ustaz katakan tadi, anak-anak sekarang ataupun seperti budak sekarang kan lebih kepada gadget dan sebagainya. Jadi mungkin kalau untuk permulaan sebagai ibu bapa pun saya rasa instead of you menyuruh anak you, pergilah solat sana, dah solat ke belum? Instead of menyuruh begitu, why not kalau kita ajak mereka, jom kita solat sama-sama, ambil uduk, abah jadi imam atau umi jadi imam, atau mungkin sebagai percubaan nak suruh anak pula jadi imam. Saya rasa buku panduan yang Ustaz Kamarul ada terbitkan, yang ada post dekat Facebook Istiqomah, itu merupakan satu panduan yang cukup baik untuk saya rasa untuk ibu bapa di rumah, sekiranya untuk jadikan ini sebagai satu permulaan untuk mendidik anak kita ataupun mengajak anak kita untuk melakukan solat di rumah. Jadi saya rasa mengajak solat bersama adalah lebih baik daripada kita menyuruh mereka. Sebab apabila macam kita, orang tak kita kan, kalau kita asyik disuruh ataupun asyik menyuruh, kita akan rasa tak suka. Jadi adalah sebaiknya kalau kita dapat buat bersama.
Ana rasa Ana nak share sedikit kalau dalam khutbah ada cakap tentang hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang inna dhanni abdi bi in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Yang bermaksud aku ini adalah seperti sangkaan hamba-Ku terhadap aku. Jika dia bersangka baik terhadapku, kebaikan itu adalah untuk diri dia. Maksudnya kalau kita nampak pun, kalau Ustaz pun saya rasa kalau kita nampak dalam hadis ini, kita boleh lihat yang sangka baik tu kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi cerminan kepada kita juga. Kalau kita rasa macam benda ni buruk, maka persepsi kita negatif tu buruk lah. Tapi kalau kita rasa benda itu baik, insya-Allah Allah akan memberikan lagi limpahan kebaikan ke atas kita. Jadi kita jangan rasakan macam tak boleh pergi masjid ke apa dan sebagainya satu benda yang negatif sahaja. Kita kena letakkan dia kepada positif untuk menjadikan diri kita positif sendiri. Itulah sedikit pengurusan saya. Jadi maksudnya Ustaz, kita jangan sempitkan ibadah kita lah sebab dalam kita ni, kita orang saya tak nak cakap seorang Melayu, orang Ustaz nanti sensitif lah. Saya Melayu. Tapi muka macam peranakan India. Tak adalah. Okey. Dia macam gini. Kita kadang-kadang perspektif kita ni, bila diberikan kenikmatan Ustaz, peluang tu tak diambil tau. Peluang tu tak diambil. Tapi bila dah kena itu, dia mulalah nak cakap itulah, nak cakap inilah. Yang tak pernah datang, hanya datang, ni sangkaan saya je. Kadang-kadang yang suka putih ni pun sama juga. Saya bukan malaikat. Maksudnya, bila tutup je, yang tak pernah datang ke, yang tak pernah solat pun, dia mula bersuara, apalah masjid gini. Kita jangan skop kecilkan kita punya minda. Okay? Sampai ada yang sampai dia berkata di Facebook, dikatakan sampai di Facebook, masjid kumpulkan duit banyak-banyak, tengoklah buat itulah, buat inilah, buat itulah, buat inilah. Dia tak nampak apa yang kita usahakan, tapi dia cuma nampak daripada sudut secara zahir. Sebab tu saya kata, kalau nak masuk dan nak mencabarkan diri, cuba masuk dalam masjid, arena masjid, tak pun sikit jadi noja ke, tak boleh jadi noja pun, jadi kata orang tu volunteer lah. Ada orang dia banyak cakap banyak, tapi perbuatannya ataupun action dia lebih banyak action daripada percakapan. Maksudnya percakapan banyak daripada action dia. Jadi kalau kita nampak kesusahan itu berlaku, apa yang kita nak lakukan, kita sama-sama membantu. Bukan kita menjadi keyboard warrior dan sebagainya. Kat depan cakap sama baik. Tapi bila belakang keyboard warrior. Tu saya tak faham. Ingat tau keyboard warrior. Saya ingatkan kepada anda semua, ini bulan Ramadan tau. Ramadan kalau Allah tambah pahala, Allah pun boleh tambah dosa tau. Hati-hati. Betul, kenapa Ustaz. ketawa? Jangan ketawa sangat. Okay. Saya faham perasaan Ustaz Abel. Saya sebagai kita petugas masjid, bila kita baca komen-komen yang cukup negatif, somehow sedih lah, rasa bohong lah kalau tak rasa sedih. Tapi ada juga jemaah yang rasa amat sedih kerana Ramadan tahun ni amat berbeza, tak dapat hadir ke masjid dan sebagainya. But again, ibadah tu bukan sahaja di masjid, tapi di rumah pun boleh melakukan ibadah juga. Sebab tu saya kata jangan skopkan tempat tu menjadi kecil. Kita jangan kecilkan macam bila masjid tak ada, kiamat lah. Masjid tutup, kiamat lah. Kira macam tak ada pengampunan daripada Allah. Kita kena, kata orang, refleksi lah. Jadi macam yang Ustaz katakan tadi, kita jangan kecilkan skop tu, dan pada masa yang sama kita memperluaskan, memperbudayakan. Kalau kita kreatif dalam bidang masakan, macam semalam ada orang kasih saya makanan, Ustazah. Saya tak pernah makan goreng pisang yang mana atasnya ada coklat dan sebagainya lah, fusion lah kan. Saya ni orang Melayu asli. Jadi bila berikan makanan macam tu, dia jadi dalam ibadah, cara kita nak buat fusion dan sebagainya, maksudnya pembaharuan daripada sudut anak-anak kita, keluarga kita. Macam mana kita nak mengarahkan keluarga kita kepada lebih yang lebih baik lah, insyaAllah. Mungkin Ustazah Baitina macam tak sabar-sabar nak cakap. Mungkin kita dari sudut yang positif, kita anggap ini sebagai satu ujian di mana kita nak kena educate this kind of people. Tapi para jemaah pun saya harap dapat be kind to other, rasa sympathy towards kita yang bekerja di masjid. Bukan kita tak nak buka, bukan kita tak nak tu kerana kadang-kadang overwhelmed with all the messages. So harap bertenang. So seperti macam mana dekat firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. So kita tenang, jangan risau, insya-Allah benda ni akan berakhir. Panjatkan doa towards dekat Allah supaya kita ni dapat lakukan ibadah dengan sempurna lah. Memang sekarang semua tengah hiwaya, semua tengah pressure,
So kita husnuzon, bersuka baik dengan Allah. Allah nak uji kita, so macam mana reaksi kita? Kalau Allah uji kita, kita punya reaksi sangat negatif, dan sia-sia je lah. Tapi kalau kita kasih positive impact, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya towards kita. So saya harap so bersabar, tenang-tenang, jangan ada amukan di sini. Tahu, yang paling penting sekali saya rasa kita fokus untuk bagaimana untuk nak tingkatkan iman kita. Betul. Okay, kita menjadi manusia yang lebih baik, betul? Yes, betul. Itu yang paling penting sekali. And sentiasa look at the positive side. InsyaAllah kehidupan kita akan lebih positif. Baik, InsyaAllah. insya-Allah. Saya ambil sikit lagi masa Ustaz. Kalau kita tengok daripada intisari khutbah pada hari ini, surah Al-Fat, surah Al-Fat ayat keempat, Allah Subhanahu taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Okay, dalam ayat ni, okay, pada ketika itu mungkin kemungkinan ayat ni waktu dalam peperangan, mungkin orang-orang yang beriman ni, diorang dah kena, apa kata orang ni, dah kena bisikan dengan orang-orang munafik. Kan, waktu Rasulullah pergi berperang, orang munafik ni dia lain sikit lah perangai dia. Orang munafik ni bila orang beriman nak buat baik, dia selalu kata jangan. Dia selalu kata jangan buat tu, jangan buat ni, jangan buat tu, jangan buat ni. Tapi Allah turunkan ayat untuk menyejukkan hati orang-orang beriman ni. Allah kata apa kat sini? Dialah Allah. Siapa di sini? Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman supaya bertambah keimanan. Sebab bila kita bertambah keimanan kita, okay, orang yang beriman dia akan bertambah keimanan kalau dia tengok zat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, zat yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Jadi supaya bertambah keimanan mereka di samping keimanan yang telah sedia ada. Maksudnya dia dah beriman, okay, ditambah lagi dengan penuh keimanan. Maksudnya dia bersyukur dan tak bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan milik Allah jualah tentera-tentera langit dan bumi, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Seperti mana yang telah pun Ustazah dan Asatizah Masjid Al-Istiqamah sampaikan, totally saya katakan semua rumusan yang kita berikan mudah-mudahan para jemaah, para penonton mendapat kebaikan, manfaat daripada pencerahan yang kami berikan. Dan sekiranya ada kelemahan ataupun kekerasan yang kami sampaikan, bukan kami sampaikan menerusi hati, tetapi ini yang realiti yang kami hadapi. Jadi mudah-mudahan jemaah faham, dan pada masa yang sama sokong Masjid Al-Istiqamah, sokong juga masjid-masjid di sekitaran Kepulauan Singapura, sebab bila mana masjid ini ditutup, okay, mungkin kita dapat lihat yang dana yang ada, kita cuba bantulah. Kita perlu tambahkan amal ibadah kita menerusi badan-badan bantuan yang kita boleh berikan, kita cuba berikanlah, insya-Allah. Baik, Asatizah semua, ada apa-apa lagi yang kita nak sampaikan ataupun nak berikan pengisian, silakan. Adalah, saya rasa mungkin kita akhir dengan kita doakan semoga semua masyarakat Islam di luar sana dapat menjalankan Ramadan ataupun puasa tahun ini dengan lebih baik dan dapat memanfaatkan masa lah, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, kalau ada lagi teman-teman yang nak tambah? Tak ada, Ustaz Kamarul tak ada, Ustaz Batian tak ada. Saya rasa sikit je, nanti kita jumpa minggu hadapan jugalah kan. Tim 4 minggu ni nampak jugalah untuk kita juga kan. Okay, mungkin minggu depan kita boleh. Jangan jemu. Jangan serik juga. Kami pun akan cuba usahakan kalau sekiranya ada jemaah yang nak bertanya soalan dan sebagainya, kalau kita boleh jawab dalam sesi itu, kita cuba jawablah, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, para jemaah, terus sokongi majlis yang kami adakan ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak daripada apa yang kita kongsikan memberi manfaat kepada anda dan keluarga anda. Dan kami minta maaf sekiranya ada kekerasan ataupun keterlanjuran kata, maafkan kami. Mudah-mudahan Ramadan kita hari ini diberkati, begitu juga dengan hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allahu
As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Muslimin muslimat sekalian, dengan masuknya waktu salat, tunaikanlah salat di rumah atau tempat anda masing-masing. Sementara masjid-masjid ditutup kerana penularan wabak COVID-19. Setiap kita bertanggungjawab untuk mengelakkan kemudaratan dan memelihara keselamatan buat semua.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tidak sempurna iman seseorang yang tidak bertanggungjawab. Saya berpesan agar anda terus mengukuhkan ketakwaan, memperbanyakkan doa dan mematuhi semua langkah-langkah pencegahan yang dikeluarkan oleh Majlis Ugama Islam Singapura dan Kementerian Kesihatan. Semoga Allah memelihara kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.